Terima kasih Yang Berhormat. Dipersilakan sekarang Yang Berhormat Kulan. 13 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Isu pertama yang saya ingin bangkit dalamlah pembahasan saya pada hari ini adalah tentang isu kerakyatan. Mahkamah Persekutuan telah pada 19 hari bulan November tahun yang lalu memberikan kerakyatan Malaysia kepada seorang remaja lelaki yang dilahirkan di Kuala Lumpur pada tahun 2004. Dan selepas tu remaja ini diambil sebagailah beliau dilahir oleh wanita yang tidak dikenali dan kemudian telah diambil sebagailah anak angkat oleh pasangan warga Malaysia. Jadi pada tahun 2021 beliau diberikan kerakyatan dan KDM juga telah ikutlah keputusan Mahkamah Persekutuan dan beri kerakyatan kepada beliau. Tetapi kita tak haruslah henti di sana. Banyak lagi kes yang sedemikian tetapi masih tunggulah satu keputusan daripada KDM. Saya nak bagi beberapa contoh. Adik Salahuddin bin Jelola lahir di Malaysia, ditinggalkan oleh kedua-dua ibu bapa kandungannya. Selepas tu diangkat sebagai anak angkat olehlah Encik Oman bin Hanif dan juga Puan Nur Riza binti Muhammad Nur sejak tahun 2015. Dan mereka buat permohonan kerakyatan di bawah perkara 15A pada April 2015. Sampai sekarang hampirlah 7 tahun. Mereka masih tunggu satu keputusan KDN. Bukan itu sahaja. Adik Won Chun Siang juga sama juga ditinggalkan oleh ibu bapa kandungnya. Selepas tu diangkat oleh Puan Loh Xiao Guan dan suaminya pada 2 hari bulan Oktober 2014. Dan mereka telah buat permohonan di bawah perkara 15A pada Disember 2014. Selepaslah 7 tahun. Masih tunggu lagi satu keputusan daripada KDM. Jadi saya nak tanya KDM di sini ialah, selepas keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, sama ada mereka ada ambil langkah untuk pastikan bahawa anak angkat yang telah melalui prosedur mahkamah ataupun JKM telah menjadi anak angkat kepada pasangan mereka. Mereka turut dapat kerakyatan supaya masalah yang dihadapi oleh mereka tidak akan ulang lagi. Kalau KDN tak ambillah satu inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh golongan ini, dalam pandangan saya, mereka adalah tidak menghormati keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Sebagailah Menteri Dalam Negeri, beliau perlulah ambil berat tentang isu ini dan tunjuklah kemutan kepada Mahkamah Persekutuan. Janganlah kita tunggu ibu bapa satu demi satu bawa kes ini pergi ke mahkamah, barulah KDM ambil tindakan. Sebagai Menteri, beliau perlulah lebih proaktif sikit. Dan selepas itu, saya juga ingin nak bergerak kepada isu pendidikan. Tadi, Ahli Parlimen Sibuti telah sebut tentang kes yang dihadapi oleh adik Jeannie Liana Angting yang berumur 9 tahun. Beliau dibenarkan untuklah bersekolah di sekolah kerajaan pada tahun 2020. Semasa Pakatan Harapan adalah kerajaan. Adik Jeannie ini lahir di Malaysia. Ibu bapanya juga telah daftarkan perkahwinan mereka pada tahun 2016. Jadi saya tak faham, apa masalah dengan KPM sekarang? Kenapa tidak benarkan adik Jeannie untuk sambung bersekolah? Menurut NGO, kita lebih kurang ada 300,000 orang kanak-kanak tanpa kerakyatan ataupun tanpa dokumen dan tidak bersekolah di Malaysia. Itulah sebab Pakatan Harapan kita melaksanakan zero reject policy ataupun dasar sifar penolakan pada tahun 2018 supaya golongan ini juga berhak untuk mendapat pendidikan yang berkualiti. Amat jelas, adik Jeannie merupakan salah satu orang yang dibenarkan untuk bersekolah oleh sebab dasar tersebut. Akan tetapi saya perlu tanya, apalah pendirian KPM terhadap zero reject policy ini? Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat seperti tadi, polisi yang bagus haruslah wajiblah diteruskan oleh kerajaan sekarang. Jangan menyusahkan kanak-kanak kita.
kita sepatutlah simplify, mempermudahkan prosedur ini dan bukanlah merumitkan prosedur dan menyusahkan kanak-kanak yang tidak berdosa ini. Buat apalah Menteri Kanan Pendidikan? Menteri Kanan Pendidikan. Bukan menteri yang biasa. Menteri Kanan tetapi tidak mendengar, tidak mengambil berat tentang isu-isu ini. Selepas langkah Sheraton, saya menerima semakin ramai aduan daripada kanak-kanak tanpa kerayatan ini. Kerana sekarang mereka diminta untuk menggemukakan pasport untuk sambung belajar. Menteri Kanan tak faham isu yang berlaku ke? Mereka dipanggil kanak-kanak tanpa kerayatan. Tanpa kerayatan. Bagaimana nak tunjuk pasport? Kalau mereka ada pasport, mereka bukan kanak-kanak tanpa kerayatan. Satu isu yang begitu simple. Menteri Kanan kita tak faham. Tak faham. Langsung tak faham. Pendidikan adalah hak asasi. Dan KPM haruslah menjadi juara untuklah menjuangkan hak pendidikan untuk semua kanak-kanak. Kalau KPM tidak mempertahankan hak belajar kanak-kanak, siapa lagi yang akan menjadi suara murid-murid kita? Kenapa nampaknya KPM sekarang lebih tumpu kepada isu dokumen, isu teknikal dan bukanlah kejadian kanak-kanak kita? Saya nak bagi satu contoh lagi. SJKC Kaichi yang berada di Segambut. Satu bangunan 5 tingkat. Didirikan oleh pengelola sekolah ini di tapak mereka. Mereka guna dana sendiri untuk beli tapak, untuk mendirikan satu bangunan 5 tingkat untuk menjadi bilik darjah. Tetapi, oleh sebab pengelola sekolah sekarang tidak mempindah milik tapak tersebut kepada KPM. KPM sekarang tidak membenarkan guru-guru dan murid-murid untuk menggunakan pakai bangunan baharu tersebut. Dan oleh demikian, sekolah ini akan ditukar dari sekolah 1 sesi kepada sekolah 2 sesi pada 21 hari bulan Mac. Isu hak milik tapak, ya, penting. Tapi apa yang lagi penting adalah keselesaan murid-murid dan guru-guru. Isu teknikal penting. Tetapi apa yang lagi penting adalah maklumat Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hinggalah 2025. PPPM memang mensasarkan pertukaran sepenuhnya sekolah 2 sesi kepada sekolah 1 sesi pada akhir 2025. Dan untuk mencapai maklumat tersebut, KPM sepatutlah menyediakan bilik darjah yang mencukupi, sekolah yang mencukupi supaya membolehkan pelaksanaan sekolah 1 sesi. Tetapi sekarang, mereka tak izin HKC Kaichi ini untuk mengguna pakai bangunan yang didirikan oleh mereka sendiri. Walaupun bangunan itu mempunyai CCC. Apa maksud CCC? Maksudnya bangunan ini adalah selamat untuk diguna pakai. Di bawah KPM, kami mempunyai lebih daripada 500 buah bangunan yang tanpa CCC. Mana satu isu yang lebih penting? Mana satu isu yang akanlah memanglah menjejaskan keselamatan murid-murid kita? Kenapa KPM hanyalah nak tumpu fokus kepada isu teknikal dan bukanlah kepada kesejahteraan murid-murid? Saya langsung tak faham. Kita cakap, apa isu yang lebih penting tentanglah kejadian murid? Dalam pandangan saya, pentafsiran bilik darjah adalah satu perkara, satu polisi yang cukup penting. Pentafsiran bilik darjah dilaksanakan sejak tahun 2011. Akan tetapi, apabila saya mengemukakan satu soalan kepada seorang guru di Facebook, apa pandangan beliau tentanglah pentafsiran bilik darjah, jawapannya adalah PBD ini tidak telus. Dan ramai lagi ibu bapa yang mengatakan bahawa mereka tak percaya terhadap PBD dalam ruang komen. Dalam FB Live tersebut, ramai ibu bapa yang minta UPSR dikembalikan. Ini adalah satu kegagalan kami. Saya juga saya menyokong pentafsiran bilik darjah.
Kerana saya percaya itu adalah satu pentafsiran yang lebih bersifat holistik, yang memain peranan penting bagi melahirkan murid-murid yang seimbang dalam pelbagai aspek. Dan apabila kita masukkan peperiksaan tahap 1 pada tahun 2019, kita banyakkan bengkel untuk guru, kita banyakkan dialog dan forum untuk ibu bapa. Tetapi saya nak tanya, selepaslah langkah Sheraton, apalah usaha Menteri Kanan Pendidikan untuk menjelaskan manfaat PBD dan juga hala 7 KPM? Bukan itu sahaja, isu graduan pendidikan. Ramai graduan PAKK dan juga ISMP Music tidak diambil oleh SPP meskipun mempunyai rekod yang cemerlang. Graduan PAKK dan ISMP Music secara majoritinya tidak berjaya dalam urusan temuduga. KPN haruslah jawab apa sebab graduate ini tidak dilantik menjadi guru dalam pengambilan one-off. Dan berapakah kota kekosongan guru yang dikhususkan oleh KPM bagilah graduate PAKK dan juga ISMP Music? Dan juga mengapakah kedua-dua ijazah ini tidak diberikan peluang untuk memohon auction-auction yang lain sepertilah bahasa Melayu, sejarah dan juga subjek yang berkaitan? Beribu-ribu graduan pendidikan menunggulah jawapan daripada Menteri Pendidikan. Tetapi beliau buat tak tahu. Where is our education minister's leadership in all this issue? Seruan saya kepada Menteri Pendidikan, fokuslah kepada kemejadian murid. Fokuslah kepada kesejahteraan guru dan juga fokus kepada keberhasilan pembelajaran. Bukan isu teknikal, bukan isu prosedur dan bukanlah isu dokumen. KPM perlulah mempertahankan hak bersekolah anak-anak kita dan jugalah menjadi tulang belakang graduan pendidikan dan bukanlah menjadi pihak yang menindas mereka. Jangan menafikan hak kanak-kanak untuk bersekolah oleh sebab kesilapan ibu bapa mereka. Kanak-kanak tanpa dokumen ini, mereka tidak berdosa, mereka tidak bersalah. Bantulah graduan pendidikan kita. Mereka dapat degree. Adakah munasabah untuk kita expect mereka pergi ke swasta, menjadi dah guru di tadika dan gaji sebulan kurang daripada RM2,000? Adakah ini munasabah? Apabila IPTA kami tawarkan program PAKK untuklah remaja kita, untuklah generasi muda kita, kita perlu pastikan bahawa mereka boleh dapat satu pekerjaan yang decent dalam negara kita. Ini adalah tanggungjawab KPM, ini adalah tanggungjawab KPT dan ini adalah tanggungjawab kerajaan ini. Laksanakan tugas anda dengan bagus, dengan baik untuklah kesejahteraan Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kulai.